Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini berita paling terkini berkait dengan cucu Mahathir Mohamad. Beberapa jam sebelum himpunan turun Anwar, akhirnya musibah melanda keluarga Tun Mahathir. Apa yang berlaku? Cucu Tun Mahathir rugi 1,8 juta ringgit apabila kediaman dipecah masuk. Wow. Yang paling menarik sekali ialah apakah yang hilang sehingga mencecah 1,8 juta ringgit ini? Berita ini melaporkan bahwa yang hilang itu antaranya ialah barangan kemas. Tentang kehilangan 1,8 juta barangan kemas ini mendapat perhatian daripada kita semua. Kenapa? Ikuti terus ulasan ini sebab Anda akan terkejut. Apa yang kita nampak, yang orang tak nampak. Sebelum itu saya nak kongsi dulu dengan Anda semua. Ini terapi imun Transfecta for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, kita tak sembuh daripada penyakit, kita mudah kena penyakit dan kita merana kena penyakit karena imun badan kita yang lemah, imun badan kita yang bodoh, imun badan kita yang tidak lagi melawan penyakit. Tetapi apabila imun badan kita dididik, diajar menjadi kuat dan bijaksana di dalam tubuh badan kita, imun badan kita itu akan bertindak seperti askar dan doktor yang menjaga tubuh badan kita dan merawat tubuh badan kita daripada dalam. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita jadi sembuh daripada sebarang jenis penyakit, penyakit kecil sampailah penyakit paling besar yang pernah Anda dengar. Dapatkan produk yang hebat ini, penemuan saintis paling bersejarah pada dunia kedokteran pada abad ini. Produk ini lulus KKM dan diperakui halal, juga diperakui oleh semua doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Saudara, kalau Anda sudah melihat video ini dan Anda cuba-cuba skip, mungkin Anda sedang menolak jalan keluar bagi masalah kesehatan Anda yang Tuhan tunjuk kepada Anda pagi ini. Jangan tangguh, jangan ambil mudah. Jangan tangguh karena apabila Anda bertangguh, makin hari Anda makin merana. Baiklah, saudara masih ingat kes Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Kes itu kehilangan uang di rumah Syed Saddiq. Apa yang berlaku seterusnya bukannya memberikan kesejahteraan kepada Syed Saddiq, tetapi telah menyebabkan Syed Saddiq Syed Abdurrahman hampir dipenjarakan. Gara-gara kehilangan uang di dalam rumah Syed Saddiq itu, beliau telah dijatuhi hukuman penjara dan sebatan. Nasib baiklah, baru-baru ini beliau telah dilepaskan daripada hukuman tersebut. Sekarang, menjadi tanda tanya ialah, adakah kes ini juga akan berulang kepada cucu Tun Mahathir? Kenapa? Sebab uang ataupun nilai 1,8 juta yang hilang ini cukuplah mengejutkan ramai manusia. Yang menjadi tanda tanya lagi ialah, apa sebenarnya pekerjaan cucu kepada Tun Mahathir ini? Kenapa dia mempunyai uang yang cukup banyak seperti ini? Yang inilah yang mungkin akan membuka rapekung banyak masalah lagi. Polis mengesahkan sebuah kediaman milik cucu kepada bekas Perdana Menteri Tun Mahathir di Bukit Ledang, Damansara dekat sini dipecah masuk kemarin. Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Mohamed Yusuf Jan berkata, kerugian akibat kejadian dianggarkan bernilai 1,8 juta membabitkan kehilangan barang kemas di bilik mangsa. Wah, kan? Barang kemas bernilai 1,8 juta. Anda bayangkan berapa banyakkah uang itu? Berapa banyakkah nilai barang kemas 1,8 juta itu? Patutlah Tun Mahathir menyindir sinis, mengejek dengan tanda pagar pemberian 100 ringgit yang Anwar beri. Rupa-rupanya cucu Mahathir ada barang kemas 1,8 juta. Itulah netizen mula bertanya-tanya, dari mana duit mendapatkan barangan kemas sehingga 1,8 juta? Itu baru barang kemas. Ada lagi kah simpanan lain, kata netizen. Wow. Bagaimanapun kata polis,
Setakat ini suspek masih belum dikenal pasti. Siasatan sedang dibuat lanjut dan dikatakan bahwa ada rekaman CCTV dalam kediaman tersebut. Difahamkan kejadian tersebut berlaku kira-kira jam 3 petang dan disedari oleh pembantu rumah yang kemudian menghubungi mangsa memberitahu pintu pagar di bahagian belakang rumah dipotong dan biliknya dimasuki pencuri. Aha, jadi nak tanyalah kan, himpunan hari ini, himpunan apa? Sebelum ada himpunan, tiba-tiba pula terbongkar kekayaan anak cucu Tun Mahathir. Kehilangan uang itu, kehilangan barangan kemas itu, bukan sekadar membawa malapetaka musibah kepada keluarga Tun Mahathir, tetapi membongkar secara tidak langsung kekayaan tersembunyi cucu Tun Mahathir, yaitu nilai barangan kemas 1,8 juta. Nak tanya sekali lagi lah kan, nilai ataupun barangan kemas 1,8 juta itu sudah diisytiharkankah? Itu yang kita nak tanyalah. 1,8 juta barangan kemas itu sudah diisytihar ke dalam cukai KLHDN kah? Ataupun tersembunyi? Itulah yang menjadi tanda tanya. Jangan-jangan Atok akan bangkang lagi, ada rancangan lah. Dan adakah kesilapan besar? Adakah satu kesilapan besar apabila cucu Tun Mahathir itu buat laporan polis? Itulah kan, banyak duit, banyak harta emas ini kalau hilang tak nak buat laporan, susah. Buat laporan pun susah. Ingat dulu, Syed Saddiq Syed Abdurrahman pun melaporkan uangnya hilang dicuri. Akhirnya bukannya terlepas daripada kehilangan itu, telah pun membawa kepada mudarat sehingga dia dijatuhkan hukuman penjara dan sebatan pula. Tapi nasib baiklah sudah dilepaskan karena terbukti beliau tidak bersalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru nak menjelang himpunan Anwar sudah disahkan gagal. Saya akan menyatakan kepada Anda semua, kita akan membongkar apa sebab kegagalan himpunan bodoh ini. Oke, baiklah. Pertama sekali, terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kalau Anda juga sependapat dengan netizen yang tidak suka langkah-langkah demo yang tidak membawa faedah ini, tulis dalam ruangan komen, kami sayang Malaysia. Kekal Anwar. Kalau mereka membawa slogan turun Anwar, kita bawa slogan kekal Anwar. Baiklah saudara-saudara sekalian, menggemparkan hari ini apabila Muhyiddin dengan selambanya mengatakan bahwa dia menggesa supaya orang ramai turun jalanan. Muhyiddin menggesa supaya orang ramai turun dan menyertai himpunan tersebut. Walau bagaimanapun, Muhyiddin tetap memberikan peringatan untuk menjaga adab dan bertata susila dalam himpunan tersebut. Namun ada yang menyindir, kata mereka sejauh mana ianya akan bertata susila, tidak ada provokasi. Netizen dalam ruangan komen memberikan beberapa komen tentang nasihat Muhyiddin itu. Antaranya mereka kata, sebelum kami nak menyertai himpunan itu, arah dulu menantu kamu pulang ke Malaysia, kata beliau. Ada netizen kata, pulangkan dulu menantu kamu ke Malaysia, supaya kami pun senang hati menyertai, kata mereka. Ada beberapa netizen memberikan komen di dalam ruangan komen terhadap seruan Muhyiddin. Sebelum kita teruskan, saya kongsikan dulu dengan Anda ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, semua orang tahu bahwa imun badan kita itu ialah askar yang menjaga, merawat, dan menentang penyakit di dalam tubuh badan kita. Ianya juga bertindak seperti seorang doktor yang merawat dan menjaga tubuh badan kita. Malangnya apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita mengganas sendiri dalam tubuh badan kita, kita jadi merana, kita jadi ada penyakit, kita tidak sembuh-sembuh daripada penyakit.
Jadi dengan peningkatan imun badan melalui didikan, mendidiknya imun badan ini, terapi imun ini didik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan seimbang, maka kita jadi sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dapatkan produk yang luar biasa ini melalui nomor telefon yang tertera. Ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan pada abad ini. Dapatkannya melalui nomor telefon yang tertera. Produk ini juga lulus KKM, diperakui halal dan diperakui oleh seluruh dokter-dokter di dunia dan di Malaysia. Penemuan paling bersejarah. Ingat, kalau kau sudah menonton video ini dan kau abaikan, maknanya mungkin engkau sedang menolak jalan kesembuhan yang Tuhan sediakan untuk Anda. Baiklah saudara, beberapa netizen memberikan komen, kata beliau, walau bodoh saja yang ikut berdemo. Demo turunkan Anwar takkan berjaya. Ini demo untuk PAS PN. Mahathir cari modal PRU 16 yang lama lagi. Kononnya rakyat derita, subsidi ditarik, diesel ditarik. Tak akan ada kesan pun. Ayam, telur ditarik harga tetapi tetap murah. Duit subsidi diberi balik kepada rakyat yang memerlukan dalam bentuk STR dan SARA. Kumpulan ini lebih ramai daripada ahli-ahli PAS dan PN. Ahli LFL, NGO Pro PN dan lain-lain kumpulan anti kerajaan. Pepel Tetel kata, sediakan wang banyak untuk derma jihad. Gunakan duit rakyat yang kerajaan beri untuk tabung masa depan. Banyak lagi kes mahkamah pemimpin yang belum selesai. Anwar tak akan turun perhimpunan ini. Anwar tak akan turun dalam jawatan mereka. Steve Magret kata pemimpin para pemimpin PN, PAS, Pejuang dan lain-lain yang hadir esok, majoritinya ada rekod jenayah. Cuma penganggur tin kosong otak udang saja nak buang masa, tenaga di musim jerubu untuk perhimpunan selamatkan penjenayah-penjenayah ini. Kita semua maklum, dulu ibu bapa pun dua kali 5 pun mereka tidak dapat menerima. Lawyer for Liberty terdiri daripada kumpulan orang-orang yang mana semuanya ikut telunjuk semata-mata. Orang merangkap berbagai perkara. Dr. Mahathir kata mahu didakwa supaya dapat bertahan diri di mahkamah. Justru DPP segera dakwa semua kes jenayah Mahathir bagi dia peluang kelentong sampai habis idea putar alam dia, kata Steve. Black Panther kata pembangkang yang tanpa cadangan alternatif membuat demo hanya pancing unji saja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazarene Unity Channel. Hari ini, Himpunan Turun Anwar. Sebenarnya siapa yang dalam bahaya? Siapa yang berdebar? Saya akan ulaskan perkara ini 3 jam sebelum himpunan tersebut. Berapa ramai yang datang kita bocorkan dalam video kali ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum itu kita buat dulu mukadimahnya. Apa tujuan sebenar mereka nak membuat himpunan Turun Anwar ini? Saya ingin beritahu kepada Anda semua. Secara logiknya, Turun Anwar itu memang tak berguna langsung. Tiada faedah langsung untuk pembangkang, tiada faedah langsung untuk Malaysia, tiada faedah langsung untuk Anwar Ibrahim. Kerana himpunan itu boleh kata seperti hanya satu hiburan, hanya memberi harapan palsu kepada para penyokong Perikatan Nasional. Kerana sebelum ini kita sudah lihat kekuatan Perikatan Nasional sangatlah merosot yang sangat ketara. Dalam 3 PRK terkini, Nenggiri, Mahkota dan juga satu lagi, Perikatan Nasional kalah teruk di dalam kerusi-kerusi tersebut, yang salah satunya adalah kerusi favorit mereka. Kekalahan teruk itu memberikan isyarat bahwa Perikatan Nasional sudah hilang kunci, sudah hilang sokongan yang mendadak. Jadi, apa yang perlu mereka lakukan ialah
mereka perlu mencipta satu naratif palsu bagi membuatkan para penyokong mereka kembali bersemangat semula. Sebelum saya teruskan ulasan penuh, saya nak perkongsikan dulu dengan anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah, imun badan kita yang bodoh, imun badan kita yang mengganas dari dalam. Apabila imun badan kita menjadi kuat, diperkuatkan, diajar, dididik menjadi sangat bijaksana oleh terapi imun ini, maka imun badan kita akan bertindak kuat, bijaksana dan seimbang untuk melawan penyakit, menghapuskan segala akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan dan kebijaksanaan terapi imun ini, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Lebih bagus lagi, akar penyakitlah yang dihapuskan. Terapi imun ini adalah halal. Terapi imun ini adalah diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Transfer Factor for Life ini juga lulus KKM. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon yang tertera. Jangan kau tunggu-tunggu sampai kau sudah melarat, baru kau menyesal. Ingat, peringkat awal penjagaan kesehatan, jaga imun badan kita. Baik, saudara-saudara sekalian, penyertaan anda di dalam himpunan Turun Anwar sebenarnya hanya diperbodohkan. Tidak membawa sebarang keuntungan, tidak membawa sebarang perubahan. Siapa yang berdebar sebenarnya? Yang berdebar sebenarnya ialah Perikatan Nasional dan PAS serta Bersatu. Mereka lah yang sebenarnya berdebar, bukan Anwar Ibrahim. Kerana berapa ramai pun yang hadir dalam himpunan itu tidak menggambarkan sokongan rakyat Malaysia terhadap Anwar. Hanya menggambarkan sokongan rakyat Malaysia terhadap PAS dan PN. Jadi adalah memalukan kalau yang hadir tidak sampai 100,000. Ini menunjukkan betapa Perikatan Nasional sudah terlebih tidak disokong oleh rakyat Malaysia. Selain daripada itu, tindakan himpunan ini juga akan menunjukkan membuka aib, membuka pekung di dada, membuka pekung para pembangkang. Dan hari ini juga kita akan melihat sejauh mana Perikatan Nasional betul-betul kuat. Bukanlah kita yang berdebar, tapi Perikatan Nasional dan PAS yang berdebar. Himpunan Turun Anwar itu tidak lebih seperti satu kocakan mengail, memancing di lopak di jalan raya. Tempatnya salah, waktunya salah, dan lebih penting lagi, tiada hala tuju langsung. Saya pun tak tahulah apa sebenarnya niat pembangkang turun jalanan itu. Dan nak tanya juga kepada walaun-walaun yang akan turun itu. Adakah tujuan mereka turun itu mereka tahu? Tahukah mereka niat? Tahukah mereka sebab? Tahukah mereka apa yang akan berlaku? Kerana dilihat dalam media sosial, ramai juga netizen yang ambil peluang untuk menunjukkan kononnya mereka mahu turun jalanan. Tapi yang hairannya, yang turun-turun jalanan ini tidak menggambarkan kebijaksanaan rakyat Malaysia. Jadi, berapakah bilangan yang akan turun hari ini? Kita juga sebenarnya mahu melihat berapa sebenarnya yang turun. Dijangkakan tidak akan melebihi 10,000 orang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.